Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiminah Syafiqah binti Sahimi serta rakan kumpulan akan membentangkan tentang perkahwinan gantung dalam masyarakat Melayu Islam serta kaitannya dengan perkahwinan misyar. Saya akan menerangkan tentang nikah gantung. Perkahwinan merupakan salah satu matlamat kehidupan manusia lelaki dan perempuan. Telah menjadi fitrah iaitu naluri ingin berpasangan, rasa cinta dan mencintai. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam surah Al-Imran ayat ke-14 yang bermaksud dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita dan anak-anak dan harta-harta yang banyak dari emas dan perak. Perkahwinan adalah perkara yang sangat dituntut dan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan perikatan hubungan yang sangat digalakkan oleh Islam bagi mereka yang telah memenuhi syarat serta berkemampuan dalam semua aspek. Seperti dalam surah An-Nur ayat ke-22 yang bermaksud, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnianya dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Namun, begitu, perkahwinan memerlukan persediaan bukan sahaja emosi dan juga mental. Ia mempertanggungjawabkan kepada pihak lelaki untuk menyediakan nafkah kepada pihak perempuan, pihak isteri seperti makanan, pakaian serta penginapan. Kekangan kewangan inilah yang menjadi batu penghalang untuk merealisasikan tuntutan naluri berkeluarga. Islam adalah agama yang memberi satu solusi kepada setiap permasalahan. Dalam kes ini, bagi mereka yang ingin bernikah namun terhalang dengan sebab tertentu seperti tidak mampu untuk menyediakan nafkah. Solusi kepada perkara ini wujudlah satu istilah nikah hitbah yang digabungkan dua perkataan al-nikah iaitu perkahwinan dan juga al-hitbah yang bermaksud pertunangan, yang mana nikah ini menyerupai pertunangan walaupun sudah bernikah, iaitu duduk berasingan antara lelaki dan perempuan dan juga nafkah isteri masih belum ditanggung oleh suami sehinggalah isteri berpindah hidup bersama suami. Atau dalam bahasa mudah disebut oleh masyarakat Melayu kita adalah sebagai nikah gantung. Nikah hitbah ini bermaksud perkahwinan biasa yang memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan. Hanyalah pasangan suami isteri menangguhkan untuk tidak tinggal bersama dalam tempoh tertentu. Hukum nikah hitbah ini dibenarkan ulama bergantung kepada dalil yang sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah ketika umur Sayyidatina Aisyah 6 tahun dan hanya tinggal bersama 3 tahun kemudian. Dalam tempoh 3 tahun tersebut, baginda tidak duduk sekali dan yang menanggung nafkah Sayyidatina Aisyah adalah Sayyidina Abu Bakar. Nikah hitbah memenuhi semua rukun kahwin dan syarat sah perkahwinan, maka perkahwinannya adalah sah. Rukun perkahwinan ialah pengantin lelaki dan perempuan, wali, 2 orang lelaki, ijab dan kabul. Nikah al-hitbah adalah akad nikah yang sah dari segi syarat dan juga undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Antara faktor nikah hitbah atau nikah gantung dilaksanakan adalah seperti yang dikatakan sebentar tadi, iaitu kekangan kewangan yang mempertanggungjawabkan kepada pihak lelaki untuk menyediakan nafkah kepada isteri. Contohnya, tidak mampu untuk menyewa rumah. Selain itu, pasangan yang masih menuntut di kolej atau universiti. Tanggungjawab sebagai seorang pelajar menyebabkan kebanyakan mereka tidak mampu untuk mencari pendapatan sampingan, atau juga pasangan pelajar yang terpaksa duduk berjauhan, atau untuk pasangan yang bekerja tapi terpaksa juga untuk duduk berjauhan. Faktor ketiga adalah pasangan yang tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab dalam perkahwinan yang berhadapan dengan dorongan zina. Ini dapat dilihat kepada situasi remaja masa kini yang begitu membimbangkan. Dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
Apabila nikah hitbah dilakukan, tiada halangan dari segi hukum syarak untuk suami isteri keluar bersama kerana mereka adalah suami isteri yang sah. Jadi, sekiranya berlaku kehamilan, maka bayi itu adalah sah dan mereka boleh menjalani kehidupan berkeluarga seperti biasa. Tiada asbab untuk mereka melarikan diri atau membuang bayi atau menggugurkan bayi tersebut. Ciri-ciri nikah gantung atau nikah hitbah adalah seperti berikut. Yang pertama, akad nikah yang sempurna dengan memenuhi semua rukun dan syarat sah pernikahan. Majlis kahwin belum dilangsungkan sehingga tempoh yang tertentu. Apabila sudah bersedia, maka diadakan walimatul urus kenduri untuk memberitahu orang ramai tentang pernikahan suami isteri tersebut. Pasangan suami isteri yang telah sempurna diijab kabulkan tidak tinggal bersama dan menangguhkan persetubuhan serta nafkah ke atas isteri sehingga mereka hidup serumah. Berkenaan isu nafkah, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maka sesungguhnya kamu mengambil mereka iaitu isteri-isteri kamu dengan amanah Allah dan kamu halalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah." Nas tersebut jelas menunjukkan selepas akad nikah, maka hukumnya adalah halal bagi suami isteri untuk bersama. Tetapi, jika mereka bersetuju untuk tidak bersama kerana beberapa sebab seperti masih belajar atau tempat berjauhan yang memerlukan tempoh dan sedikit masa untuk bersama, dalam hal ini para ulama mempunyai dua pandangan. Pertama, mazhab Zahiri menekankan bahawa nafkah zahir wajib diberi tatkala berlakunya akad kerana sah menjadi suami isteri dan wajib ke atas suami untuk menafkahkan ke atas isterinya. Manakala jumhur ulama berpendapat nafkah zahir hanya wajib diberi kepada isteri apabila isteri memenuhi syarat-syarat tertentu seperti isteri menyerahkan diri kepada suami. Maka di sini dapat disimpulkan dalam nikah hitbah di mana suami tidak boleh bersama isteri, bebanan nafkah tidak diwajibkan ke atas isteri selagi kehidupan suami isteri yang biasa masih belum berlaku. Namun apabila tamkin berlaku, tanggungjawab itu sudah jatuh ke atas suami. Jadi, nikah gantung ini menyebabkan tanggungjawab suami tidak menjadi berat. Antara tujuan nikah gantung ialah untuk menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan sebagaimana yang dihalalkan oleh suami isteri kecuali berjima. Namun, jika terlanjur pula tidak menjadi salah atau berdosa berbanding mereka yang semata-mata bertunang, pasti berdosa ketika apabila mereka keluar berdua-duaan. Seterusnya, saya serahkan kepada presenter yang kedua mengenai nikah misyar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Roziatul Aisyah binti Muhammad Rani. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak terlebih dahulu mengenai konsep perkahwinan misyar itu sendiri. Jadi dari segi bahasa kita dapat dilihat perkahwinan misyar itu diambil daripada bahasa Arab, yakni berasal dari perkataan al-sa'ir yang mana bermaksud seseorang itu berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dikenali juga sebagai pengembara. Dan apabila dia pergi ke sesuatu tempat itu, maka mereka atau seseorang individu itu akan mencari pasangan untuk berkahwin, dan perkahwinan ini dinamakan perkahwinan misyar. Manakala dari segi istilah syarak pula, kita dapat lihat dari segi Syekh Ahmad Al-Tarmimi mentafsirkan perkahwinan misyar sebagai perkahwinan antara lelaki dan perempuan yang melalui akad yang sah dari segi syarak dan memenuhi rukun-rukun perkahwinan, namun pihak wanita isteri itu berkompromi terhadap hak dirinya seperti tempat tinggal dan nafkah. Seterusnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mana mentafsirkan perkahwinan
yang mematuhi syarak, namun berbeza dengan perkahwinan biasa dalam Islam itu kerana wanita berkompromi terhadap haknya yang wajib ditunaikan oleh suami seperti nafkah, tempat tinggal dan tidur bersama. Dan kebiasaannya perkahwinan ini adalah perkahwinan kedua atau ketiga, iaitu salah satu bentuk dinamakan poligami juga. Jadi kesimpulannya, dalam erti kata lain, perkahwinan misyar ini merupakan satu perkahwinan yang sama dengan perkahwinan yang diharuskan dalam Islam, yang cukup segala rukun dan syaratnya. Namun perbezaannya adalah di mana pada hak-hak isteri yang telah dipersetujui untuk digugurkan ke atas kerelaan isteri itu sendiri, seperti hak tidur bersama, nafkah dan sebagainya. Seterusnya saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai sejarah dan sebab kemunculan perkahwinan misyar itu sendiri. Dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan bahawa perkahwinan misyar ini merupakan satu fenomena baru dalam masyarakat Islam, di mana kemunculannya bermula dalam tempoh beberapa tahun yang lalu di negara-negara Teluk, khususnya di Arab Saudi. Manakala Syekh Ahmad Talmimi pula menyatakan bahawa perkahwinan misyar buat pertama kalinya muncul di daerah Al-Qasim di tanah Arab Saudi, yang mana kemudian tersebar di sekitar kawasan tengah Arab Saudi, yang jelas di mana orang mempelopori idea perkahwinan ini ialah Al-Fat Al-Gunai, di mana diceritakan bahawa beliau telah membantu atau diminta untuk menyelesaikan isu perkahwinan untuk wanita-wanita yang berumur dan tidak berkesempatan untuk berkahwin seperti biasa, dan janda-janda yang memerlukan teman hidupnya. Terdapat beberapa faktor berlakunya perkahwinan misyar ini. Antaranya ialah yang pertama, lelaki tidak mampu untuk berkahwin kerana mas kahwin yang terlalu mahal dan kos sara hidup yang tinggi. Disebabkan itu, perkahwinan misyar adalah merupakan jalan alternatif bagi mereka untuk mengatasi masalah keuangan. Seterusnya, faktor yang kedua adalah kemungkinan besar sesetengah masyarakat fobia dan trauma dengan kes perceraian yang lalu, menyebabkan mereka atau wanita memilih perkahwinan misyar agar tidak terlalu terikat dengan suami yang baharu. Faktor yang ketiga pula ialah suami yang ingin menyembunyikan perkahwinannya dan mengamalkan poligami, tetapi ingin menyembunyikan perkahwinan kedua, ketiga dan keempat daripada isteri pertamanya. Dan faktor yang keempat pula iaitu lelaki yang selalu mengembara dalam tempoh yang lama ke luar negara dan memerlukan seseorang atau teman di sana. Oleh sebab itu mereka melakukan perkahwinan misyar ini. Mengenai pandangan Islam terhadap perkahwinan misyar itu sendiri, terdapat beberapa ulama yang berselisih pandangan mengenai perkahwinan misyar ini, dan pendapat ini dikategorikan kepada tiga, iaitu harus atau harus dengan makruh, dan yang kedua adalah haram, dan yang ketiga adalah tawakuf. Jadi yang pertama, pendapat daripada ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahawa perkahwinan ini adalah harus, namun mereka bukanlah pihak yang menyokong sepenuhnya, tetapi mereka juga mendedahkan tentang keburukannya bagi menjelaskan bahawa perkahwinan misyar ini tidak sepatutnya digalakkan dan dibiarkan tersebar dalam kalangan masyarakat Islam pada masa kini. Seterusnya, pendapat kedua adalah mengenai haram, yang mana mereka menyatakan
Perkahwinan misyar ini adalah sangat bertentangan dengan matlamat perkahwinan menurut syariat Islam, di mana perkahwinan disyariatkan untuk matlamat sosial diri dan agama, namun perkahwinan misyar dikatakan tidak mencapai matlamat-matlamat tersebut yang terdiri daripada kasih sayang, belah kasihan, ketenangan, penjagaan naluri kemanusiaan, pemeliharaan hak dan kewajipan yang muncul daripada perkahwinan yang sebenar. Seterusnya, pendapat yang ketiga adalah tawakuf. Tawakuf iaitu tidak mengeluarkan sebarang hukum sama ada ianya harus ataupun tidak. Terdapat beberapa golongan ulama yang mana tidak mahu mengeluarkan hukum apabila ditanya mengenai perkahwinan misyar ini, kerana mereka sebenarnya masih memerlukan kepada penelitian dan pemerhatian. Antara ulama-ulama tersebut ialah Syekh Muhammad Saleh bin Uthaymin. Kaitan nikah khitbah atau nikah gantung dan nikah misyar, dari segi hukum, kedua-duanya adalah sah di sisi agama. Untuk nikah gantung atau nikah khitbah, ianya adalah harus, manakala untuk nikah misyar tetap sah tetapi tidak digalakkan kerana ia seolah-olah usaha untuk menghalalkan zina. Tambahan pula, nikah misyar tidak dipraktikkan mengikut akta-akta atau enakmen negeri-negeri di Malaysia. Bagi syarat sah nikah, kedua-dua jenis nikah ini mempunyai syarat sah nikah biasa, iaitu mempunyai wali, saksi, kedua-dua pengantin dan juga ijab dan kabul. Dari segi nafkah pula, terdapat perbezaan di antara nikah gantung atau nikah khitbah dan nikah misyar. Yang mana bagi nikah gantung, pihak suami tidak wajib untuk menafkahi isteri sehingga mereka memilih untuk berkedudukan atau tinggal bersama. Manakala bagi nikah misyar, suami terlepas daripada memberi keperluan nafkah kepada isteri atas persetujuan bersama kerana faktor-faktor tertentu seperti si isteri yang berkemampuan dan tidak memerlukan nafkah daripada suami. Antara ciri-ciri nikah gantung dan nikah misyar adalah, bagi nikah gantung, pasangan suami isteri tidak melakukan atau menangguhkan persetubuhan sehingga mereka merancang untuk tinggal bersama. Hal ini kerana nikah gantung kebanyakannya dipraktikkan oleh pelajar. Manakala untuk nikah misyar, mereka berjumpa hanya untuk tujuan tertentu, terutamanya melakukan senggama sahaja. Biasanya nikah misyar ini dipraktikkan oleh suami untuk isteri kedua, ketiga atau keempat. Walau bagaimanapun, terdapat kelebihan dan kekurangan nikah misyar dan nikah gantung ini. Kelebihan nikah gantung adalah pasangan suami isteri bebas untuk keluar dan melakukan aktiviti bersama seperti menonton wayang, makan bersama dan lain-lain lagi. Selain itu, andai berlaku kehamilan, maka pasangan yang mempraktikkan nikah khitbah ini tidak perlu panik kerana anak atau keturunan tersebut adalah sah nasab. Bagi nikah misyar pula, kelebihannya adalah untuk wanita ataupun isteri. Bagi wanita yang berkerjaya yang tidak mahukan terikat dengan tanggungjawab kepada suami, tetapi mahukan belayan atau kasih sayang seperti pasangan suami isteri, dan juga wanita yang ingin anak sendiri tetapi tidak memerlukan kehadiran suami kerana mampu menjaga dan menafkahinya sendiri. Jadi golongan wanita ini lebih memilih untuk mempraktikkan nikah jenis ini. Dari segi kekurangan pula, tiada kekurangan atau masalah untuk nikah gantung. Tetapi untuk nikah misyar yang menjadi alasan untuk lelaki mengelak daripada tanggungjawab seorang suami seperti menyediakan tempat tinggal dan membayar nafkah kepada isteri dan anak-anak. Untuk penerimaan masyarakat bagi kedua-dua pernikahan ini, masyarakat menerima dan mengamalkan nikah khitbah atau nikah gantung seperti alternatif kepada pasangan yang ingin berkahwin tetapi terhalang dengan sesuatu perkara seperti mereka yang ingin belajar dan ingin berkerjaya. Bagi nikah misyar, segelintir masyarakat tidak menerima pernikahan ini kerana ia seolah-olah berkahwin untuk memenuhi nafsu serakah bagi pihak lelaki atau suami enggan memberi nafkah dan bertanggungjawab atas anak atau keturunannya. Sebagai kesimpulan daripada pernikahan gantung dan misyar, kedua-dua jenis pernikahan ini adalah berbeza dan pernikahan ini dipraktikkan atas faktor-faktor tertentu. Mengikut hukum, kedua-dua jenis pernikahan ini adalah sah di sisi agama.
Namun, ahli ulama tidak menggalakkan pernikahan misyar kerana kebanyakan pernikahan ini dipraktikkan berlandaskan hawa nafsu semata-mata. Berbeza dengan nikah khitbah yang dijalankan untuk mengelak zina, terutamanya untuk golongan muda yang masih menuntut ilmu di institusi pengajian tinggi. Oleh itu, pernikahan khitbah dapat diterima oleh masyarakat bagi mengelakkan zina, tetapi tidak untuk pernikahan misyar yang dijalankan hanya untuk berlandaskan hawa nafsu semata-mata. Sesungguhnya, perkahwinan merupakan matlamat hidup bagi manusia dan sangat dituntut dalam agama serta merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW.